ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah tengah hari ini kita diberi ruang dan peluang oleh Allah untuk diberi kesempatan berkumpul dalam majlis ilmu, berkongsi satu dua perkara, mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Allah menyebut dalam Al-Quran, dalam akhir ayat surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang harap untuk berjumpa dengan Allah pada hari pembalasan nanti, hendaklah dia melakukan amalan soleh dan jangan dia syirikkan Allah dalam apa jua perkara. Jangan syirik kepada Allah dalam apa jua perkara. Ada muslimat WhatsApp saya, tanya hukum boleh tak boleh. Dia nak bagi suami dia ni rapat dengan dia. Suami dia ni tak main kayu tiga, tak curang pada dia, sayang dekat dia. Jadi dia pergi jumpa bomoh lah, kita bagi kan, bomoh ni boleh ke tak boleh? Muslimat ni kalau tanya soalan macam-macam. Baru ni ada muslimat tanya saya juga, dia kata, "Ustaz, dia tak ada tak cicipan video pendek mengenai mereka yang kahwin lebih daripada satu ni akan banyak disoal di hadapan Allah pada hari kiamat?" Saya kata tak ada. Yang ada yang tak kahwin satu tu akan banyak ditanya pada hari kiamat. Yang tu ada. Nak ke? Kalau nak share. Tak mau, dia kata, "Suami saya ni tak padan dengan slip disk, nak menikah lain." Saya tak apa masalahnya kalau slip gaji dia okey. Jadi boleh tak boleh dia nak jumpa bomoh, dukun, pawang ni untuk suami dia, supaya suami dia ni tak main kayu tiga dengan dia. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, satu hari ketika mana isteri dia nama Zainab, Abdullah bin Mas'ud, isteri dia nama Zainab. Zainab ni
Allah uji dia, dia terkena penyakit campak. Campak lah Melayu panggil. Campak ni dia mai satu tahap ni, dia keluar ni. Dia panggil apa? Dia keluar biji-biji ni. Dia mai tak boleh tahan sampai satu tahap ni, dia mai apa dia panggil? Kita panggil apa dia panggil? Bukan miang, ada satu lagi tu dia panggil apa? Mengenyam. Tahu tak mengenyam? Nak menikah dulu pun boleh tahan mengenyam juga. Tapi kita tak bincang itu. Dia main mengenyam ni. Kalau kita orang Melayu, kita ada perubatan tradisional. Kan? Kita ada perubatan minum air kelapa, ayak nyok. Ada perubatan kalau belah-belah Kedah tu. Kedah lah yang kalah 3-0 tu. Kalau belah-belah Kedah tu, dia guna daun mambu apa semua ni, bagi mandi lah, lapik tidur apa semua ni. Arab dia tak ada perubatan ni semua, dia tak ada tradisional ni semua. Jadi bila sampai satu tahap, Zainab ni tak tahan dah. Isteri kepada Abdullah bin Mas'ud ni. Bila Abdullah bin Mas'ud keluar daripada rumah, Zainab panggil seorang perempuan. Panggil mai rumah dia. Dia minta perempuan ni supaya buat sesuatu agar dia punya penyakit demam campak ni hilang, sebab dia tak tahan dah mengenyam ni. Perempuan ni pun ambil satu benda, dia ruqyah. Ruqyah bukan dengan Quran, bukan dengan hadis Nabi, bukan dengan doa-doa yang tidak syirik. Dia ruqyah dengan mentera. Dia baca-baca lebih kurang, dia ikat di tangan Zainab. Nak jadi cerita, tak lama lepas itu suami Zainab balik. Abdullah bin Mas'ud balik. Dan waktu dia balik itu selalunya petang, tiba-tiba dia balik awal waktu. Sense dia tu. Dia duk rasa ada tak sedap hati tu, dia balik. Balik tengok-tengok. Isteri dia buka pintu, isteri dia tengok, dia terkejut sebab itu bukan waktu suami dia balik. Dan bila Abdullah bin Mas'ud masuk, dia tengok perempuan ni dan dia tahu perempuan ni adalah dukun, pawang, bomoh. Dia tanya isteri dia, apa yang perempuan ni buat di rumah kita? Isteri tak boleh jawab. Apa yang perempuan ni buat di rumah kita? Tak boleh jawab. Dan sekali dia ambil tangan dia pegang lengan isteri dia, dia tanya, apa yang perempuan ni buat di rumah kita? Dia pegang-pegang tu, dia dapati ada benda. Dia buka-buka, dia tengok ada benda yang diikat di lengan isteri dia. Dia tengok-tengok terus, dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku dengar Nabi bersabda, inna ruqa, sesungguhnya jampi ni nak berubat orang sakit ke, orang kena sihir ke, kena ilmu hitam ke, jampi itu pertama mesti daripada Quran. Mesti daripada Quran. Quran adalah syifa. Kalau tak daripada Quran, mesti daripada doa-doa yang ada nas dia. Yang Nabi baca ke, yang Jibril datang baca kepada Nabi masa Nabi kena sihir ke. Ataupun yang ketiga, jampi yang tak ada langsung tersulam dengan kesyirikan. Dia tak baca pun ayat Quran masa dia jampi tu. Dia tak baca pun doa-doa yang Nabi ajak. Dia tak baca pun. Tapi dia baca jampi yang tak ada syirik. Ya Allah, ya Tuhan, Engkaulah penyembuh segala penyakit. Ya Allah, sembuhkan sahabat kami agar dia kembali pulih, dapat beribadah dengan sempurna. Itu saja jampi yang dibenarkan, 3 benda. Kalau baca ayat Quran, sat lagi sulam dengan jampi ni, sat lagi masuk pula sikit bahasa Siam apa semua, tinggalkan. Nabi kata, sesungguhnya jampi-jampi. Wat tamaim, kata Nabi, yang kedua ialah tangkal, azimat. Orang Indon kata jimat.
Tangkal ni pula dibahagi pada dua. Dibuat daripada ayat Quran. Yang kedua bukan dibuat daripada ayat Quran. Kedua-duanya bukan sunnah. Letaklah di rumah ke, di kenderaan ke, di premis perniagaan ke, semua agama tak ajak. Saya pernah sekali dijemput ceramah untuk pengusaha restoran 786. Tahu kan 786 kan? Apa maksud dia? 24 jam yang servis semua. Mamak lah, tuan-tuan ni payahlah. SPM tak ambil ke dulu? Antara kefahaman di kalangan mereka, dekat kaunter, dia letak belakang tu ayat 1000 dinar. Sebab apa? Sebab dia kata dengan ayat ni nanti macam pelaris perniagaan. Hukum dia adalah syirik. Al-Quran bukan untuk pelaris perniagaan. Macam-macam cara lah. Kalau tuan-tuan pergi belah-belah Perlis, belah-belah Kedah yang tadi itulah yang kalah 3-0 tu. Tuan-tuan tengok mereka akan letak gambar Sultan. Sultan apa? Yang misai bertaring tu. Tak tahu. Tuan-tuan bukan orang Kedah ya? Johor. Johor kat mana? Tanjung Piai. Tak silap saya Sultan Abdul Hamid. Untuk pelaris agama tak ajak. Jimat, tangkai ni semua mengarut. Hatta atas dengan ayat Quran sekalipun. Dulu belajar silat ni. Dia mai satu tahap duk mandi minyak berlimau apa semua ni. Duk amai ayat ni, zikir ni apa, tiba-tiba dia jadi kebai. Ni orang silat banyak terlibat benda ni. Kebai. Dan kita kebai ni kita guna ayat Quran, kita guna zikir dan sebagainya. Ayat Quran turun kat siapa? Kalau betul ada istilah kebai, orang yang pertama akan tahu benda ni Nabi. Nabi dalam peperangan Uhud patah gigi Nabi. Dalam peperangan Mu'tah, sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Rawaha, yang namanya Zaid bin Harisah, yang namanya Ja'far bin Abi Talib mati syahid. Kalau ada istilah ni, tentu Nabi akan bekalkan kepada sahabat dengan bekalan apa dia? Bekalan ilmu kebal. Jangan. Pernah buat silap, minta ampun kepada Allah. Tak tahu. Tak ada istilah tu. Letak di rumah ke, rumah kena gangguan. Saya ingatkan kepada tuan-tuan, dalam hadis sebut, rumah kena gangguan. Oh, rumah saya malam-malam ustaz duk dengar bunyi orang main goli. Itu standard Lembah Kelang. Jin hanya tahu main goli, dia tak tahu main benda lain. Itu standard Lembah Kelang. Malam duk dengar orang bunyi tu, main goli tu. Betul. Rumah kena gangguan. Saya pernah ditanya sekali dalam radio. Pemanggil telefon tanya, ustaz, rumah saya ni duk ada orang kacau. Ni saya nak pasang pagar boleh tak? Saya kata boleh. Pagar macam mana yang paling baik? Grill. Tak, bukan kacau pencuri ni tak. Ni mereka duk main malam-malam duk bunyi pelik-pelik ni. Apa Nabi suruh buat? Al-Baqarah. Selesai. Masalah kita tak yakin. Nak panggil bomoh juga, dukun juga, pawang juga. Al-Baqarah. Saya masa dapat anak pertama, ada orang hadiah kepada saya, hadiah daripada luar negara. Nama dia Baby Alive. Tuan-tuan tengok dekat Toys R Us ada jual. Letak bateri, tekan button, anak patung tu boleh cakap, angkat tangan, apa semua. Permainan ni untuk budak 2-3 tahun. Masa tu anak saya baru 3 bulan, tak sesuai. Dah orang bagi, takkan nak bagi balik. So saya simpan hadiah tu dekat loteng rumah saya. Satu malam, cerita hantunya bermula di sini. Satu malam, duk dengar bunyi anak patung tu cakap seorang-seorang. Anak patung tu kalau tekan butang, dia boleh cakap. Duk dengar bunyi atas loteng duk cakap ni. Isteri saya tanya, bang, dengar dah bunyi apa tu? Kata dengar. Saya kata,
Tu mestilah lipas pergi tekan button tu. Kita nak tenangkan dia kan. Lipas tu lah pergi tekan button tu. Dia kata, bang, bateri pun tak buh. Takkan saya nak kata lipas pergi buh bateri tu. Al-Baqarah selesai. Sampai sekarang tak ada isu. Dengan syarat kita yakin. Al-Baqarah Ustaz, Ramadan terlepas baca pun tak habis lagi. 2 juzuk setengah. Tak apa. Tuan-tuan nak tidur di tingkat atas, ruang tamu tu malam, ambil telefon kita. Buka YouTube, klik Al-Baqarah, play, letak telefon tu kat ruang tamu. Naik atas tidur. Biar jin tu pun terkejut. Siapa baca ni? Tak nampak pun lah. Tak nampak pun. Dia pun belah sebab takut. Bukan sebab takut kat Al-Baqarah tu. Takut dia tak cari, tak jumpa yang baca Al-Baqarah tu. Selesai. Nak kata syirik tak boleh. Buat bukan-bukan semua benda tu agama tak ajak. Ikhtiar mesti selaras dengan ajaran agama. Yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, yang ni yang muslimat tanya. Yang ketiga apa dia? Aciwalah. Tadi dia tanya apa dia? Nak bagi suami dia rapat dengan dia kan? Suami dia tak curang dengan dia. Tak ada sebenarnya kalau istilah curang ni, kalau di Melekah lain tak ada. Tapi tak tahulah istilah apa yang dia nak guna. Nak bagi suami lepas balik kerja, balik turi rumah, tak pergi mana-mana. Dia panggil apa dia? Dia menggunakan istilah ilmu tiwalah. Tiwalah ni orang Melayu panggil apa dia? Orang Melayu panggil ilmu pengasih. Ilmu pengasih. Ni perempuan cukup suka ni. Di Kuantan ada satu perempuan. Orang panggil dia Mak Lang. Macam ni tuan-tuan, orang tunggu depan rumah dia. Nak ambil apa dia? Nak ambil nasihat. Nak minta dia tolong. Saya bagi tuan-tuan jujur. Nak pergi rumah dia. Dia beratok lepas subuh. Kena ambil number. Atau ingat bayar bil TM je kena ambil number. Ambil number. Ini yang ada masalah suami nak cerai lah. Dah renggang dengan suami, bagi rapat balik. Masalahnya Mak Lang ni sendiri pun 3 kali dah bercerai. Kalau ilmu dia power tuan-tuan, dia sendirilah kena praktikal ilmu tu bagi jadi. Tapi orang punya percaya. Tiwalah ilmu pengasih. Apa sahaja yang melibatkan ilmu pengasih, syirik. Walaupun dia kata dia guna ayat Quran. Agama tak ajak. Agama tak ajak benda ni semua. Apa sahaja. Macam mana saya nak bagi suami saya baik dengan saya, rapat dengan saya, akhlak yang baik, peribadi yang mulia, santuni pasangan kita, selesai. Orang kita macam-macam lah. Dulu duk ambil ayat Quran ni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Macam-macam. Ada yang lagi ekstrim, pergi ambil tu, khidmat daripada mana? Mereka kata ada bomo siam nak main perut hijau. Perut hijau. Mereka buat apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat dah filem tahun 90-an? Kalau Quran hadis tak ingat, filem kena ingat. Filem tahun 90-an, perempuan, isteri dan... Oh, dan dah ingat. Tok Adi masa tu tak ada lagi job dekat tanah kubur. Ingat kan? Dia buat apa? Dia buat apa? Nak pikat hati suami dia? Cik dia buat, kalau aku jawab, aku kena baik, aku buat tak tahu. Aku jawab, ustaz ni bukan boleh pakai ayat. Aku jawab, dia taruh aku. Dia buat apa? Nasi. Wallahi hukum dia syirik kepada Allah. Agama tak bagi. Jadi boleh tak saya pergi jumpa seseorang untuk minta tolong macam ni, bagi suami saya rapat dengan saya? Wallahi hukum dia adalah syirik kepada Allah. Jangan buat. Terlibat, pernah pergi jumpa bobo, tak tahu. Pernah pergi jumpa dukun, tak tahu. Ni, 2 orang nama naik, nak naik pangkat. Kita tahu dah kalau ikut kriteria, sahabat kita ni lagi layak daripada kita. Kita tak berapa layak, tapi kita mau yang tu. Duduk kata ada kat belah-belah Sungai Petani tu ada seorang tu dia dahsyat. Pergi mengadu pada dia, dia suruh buat yang ni, kita pun buat. Dengan izin Allah, ada hasil dia. Kawan yang sepatutnya naik, tak naik, kita naik. Wallahi, kita akan disoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah buat juga, tak tahu silap.
Dulu saya menikah dengan bini saya pun duk buat benda ni Ustaz. Muka saya Ustaz tengok sikit punya puaka ke muka saya, dia kata. Ni sebab adalah seorang somebody mai ajak saya kena lekat elok. Pernah buat? Tak tahu. Istighfar, minta ampun pada Allah. Taubat. Bukankah yang tu melibatkan syirik? Bukankah dosa syiriknya Allah tak ampun? Ya. Dosa yang melibatkan syirik semua Allah tak ampun. Bila Allah tak ampun? Bila dia dah tahu benda tu syirik, dia tahu. Dia tahu syirik, dia tak buat. Tapi dia tak mau taubat. Yang kedua, dia tahu benda tu syirik, dia continue buat syirik tu. Allah tak ampun. Dia buatlah syirik akbar, syirik besar macam mana sekalipun, kalau selagi mana matahari belum naik sebelah barat, selagi nyawa dia belum sampai di kerongkongan, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, Allah mesti ampun. Lepas tu tak boleh terlibat langsung dengan benda syirik. Tak boleh. Tak boleh. Baru ni sahabat saya tanya, dia nak tender number plate. Saya tanya dia, nak tender number plate ni sebab apa? Adalah dia tahu Ustaz, number plate ni, ada saya tanya, ada seorang sahabat saya Chinese, dia kata number ni semua boleh bawa ong. Wallahi syirik kepada Allah. Kalau sekadar kita nak tender number kereta, sebab kereta kita number ni, sajalah nak bagi isteri kita pun number ni juga, tak apa. Tak ada isu pun. Tapi kepercayaan tak boleh. Tetap faham tak, ada orang dia percaya number ni boleh bawa sial, number ni boleh bawa keuntungan? Tuan-tuan pernah pergi tak bangunan, tiba-tiba bangunan tu tak ada tingkat 4. Tingkat 4 ada. Sebenarnya, di sebalik tingkat 4 tu tak ada. Macam keling dah bunyi. Tingkat 4 tu jadi, sebab apa? Suai. Tingkat 14 jadi, bukan kata bangunan, perumahan pun. Rumah 14 tu tukar jadi 13A. Dia pun lahir 14 hari bulan 4 1994. Dia nak PJPA ni, nak tukar ni 13A hari bulan 3A tahun 1993A. Tak ada apa-apa. Number ni semua tak ada nilai, tak ada isu pun. Tak ada ong, tak ada bawa sial, suai semua tak ada. Percaya? Kita ada krisis akidah. Elok-elok. Betulkan masalah ni. Silap, bertaubat kepada Allah. Masalah kefahaman ni krisis. Orang Melayu dulu bila tengok rumah dia, belalang kunyit masuk. Apa mitos dia? Belalang kunyit masuk, apa mitos dia? Payahlah ceramah bukan Melayu ni. Apa mitos dia? Langsir tu tingkap. Langsui. Orang utara kata langsiak. Allah. Belalang kunyit ni mesti ada langsui ni. Langsui tu dengar dia pun astagfirullah. Dia pun istighfar terkejut. Dia kata aku tak ada kena mengena dengan mana-mana belalang. Kata. Betul kan benda ni? Pernah pi buat suami macam ni dan sebagainya, minta ampun kepada Allah. Pernah pi buat isteri macam ni dan sebagainya, minta ampun kepada Allah. Sebab kita tak tahu. Sebab kita dalam kehidupan saya dan tuan-tuan, semalam dengan hari ini kena lagi bagus daripada semalam. Esok dengan hari ini, esok kena lebih baik daripada hari ini. Jangan bil-aks, jangan kontra. Semalam dengan hari ini lagi teruk pada semalam. Esok dengan hari ini, esok lagi teruk pada hari ini. Tak mahu. Kita nak jadi Muslim dan mukmin yang baik insya-Allah. Wallahu a'lam. Dah masuk Jumaat. Selamat mengundi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kena mengena pula dah. Selamat menunaikan solat Jumaat. Wallahu